Okey, hello, selamat petang. Apa khabar anda semua? Welcome back to World After COVID Rules channel ya, friends. Ya, so sekarang seperti apa yang you all lihat, boleh nampak Cik Zahid dengan bangunan tertinggi di kondominium di Southeast Asia ni kan. Saya kembali dekat sini untuk membuat liputan kali kedua lah. Ya, so video tempoh hari tentang RTS tu boleh dikatakan dah jadi video kontroversi sekarang ya, sebab actually video tu dia tak menyentuh tentang keluarga tau. Ya, ini tentang Cik Zahid dengan pihak MRT. Tapi tiba-tiba saya tengok komen-komen tu macam dia lain macam, dia dah keluar tajuk. Jadi sebab tu jadi sebab tu saya rasa yalah, kita perlu penjelasan dari Encik Said lah. Ya, so ya. Macam mana Encik Said? You pun dah baca komen-komen mereka kan? So you boleh terangkan ya. Macam gini lah cerita dia. Ya. Apa yang saya bacakan daripada komen-komen. Bukan saya nak menafikan apa pun komen daripada viewer. Ya. Kan? Tapi saya nak maklumkan satu je daripada sini kat sini. Kerana ianya lebih kepada serangan peribadi. Kan? Serangan peribadi. Sedangkan pemprosesan untuk pengambilan tanah kan ataupun pemilik kan, sedang diproseskan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya nak maklumkan kepada semua, saya tak terlibat dengan pemprosesan tu. Saya tak terlibat. Saya tak dijemput, saya tak dipanggil, saya tak dipelawa kan, dan saya pun tidak ada keputusan untuk pemprosesan tersebut. Kan? Yang pertama antara dia pelantikan lawyer. Kan? Pelantikan valuer. Okey. Yang mana terawalnya semua pihak keluarga saya mengatakan saya ni seorang yang berkepentingan diri sendiri. Seolah-olah macam saya hendak menuntut apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya ni untuk diri saya. Sebenarnya tidak. Saya sebenarnya sedang memperjuangkan untuk semua ahli keluarga pewaris di tapak tanah ini. Bukan saya ni. Kan? Tapi saya tak ambil peduli tentang tomahan tersebut. Malah ada pihak daripada sepupu-sepupu saya menelpon abang saya di Segamat dengan memberitahu yang saya tidak mahu berjemaah. Berjemaah ni berkumpulan. Berkumpulan untuk menyelesaikan masalah tanah ini. Kan? Jadi abang saya pun ada bertanya dengan individu, dengan sepupu saya tersebut. Jadi apa masalah kamu? Masalahnya dia cakap saya tak nak berunding. Saya tak nak berunding bincang dengan semua sepupu-sepupu saya. Saya nak buat tindakan bersendirian. Jadi abang saya cakap, so apa motif kamu telefon saya? Beliau mengatakan dia orang minta abang saya untuk menelpon saya dan menasihati saya untuk berjemaah dengan mereka. Tapi yang peliknya bagi saya, abang saya berada di Segamat. Mereka tu yang membuat panggilan tu berada di Johor Bahru. Sedangkan saya tinggal di Johor Bahru. Kenapa mereka tak datang dekat sini? Kenapa mesti mereka nak ambil kepada orang yang tidak perlu untuk disoal, kan? Untuk menjawab segala soalan. Sedangkan saya berada di sini, tak ada seorang pun datang. Jadi, pendekkan cerita, saya buat keputusan, saya membuat panggilan pada salah satu orang sepupu saya yang bernama Sarifah Kalsom. Okey. Sarifah Kalsom. Jadi saya bercerita dengan Sarifah Kalsom dekat mana
kat mana ada baru-baru ni usul-usul. ke? Baru-baru ni ke atau Tak, sebelum isu ni timbul lah? Perbincangan. Okey, sorry. Sebelum tarikh perbicaraan semua. Okey. Jadi saya tanya dengan dia, kat mana usul-usul yang mengatakan saya ingin bertindak bersendirian. Sedangkan apa yang saya buat, apa yang saya rancang, saya berbual, saya bercerita hari-hari, hampir ke setiap hari dengan sepupu saya, dengan abang kepada Sharifah Najat. Okey. Jadi dekat mana saya berselindung? Dekat mana saya berselindung? Saya cuma cakap hal ini masih terlalu awal. Jadi saya tak nak keadaan terlalu huru-hara sebelum kita mendapat satu kepastian. Jadi saya cakap, beri saya masa untuk saya membetulkan keadaan dan mengemas ini serta memberi laluan yang mudah bagi kita untuk menyelesaikan benda ni. Bukan saya tak nak berjemaah, saya berjemaah. Lantas tu saya tanya dengan dia, kenapa kamu semua bermusuh dengan saya? Dia cakap saya membelakangkan semua sepupu-sepupu. Saya membelakang semua pewaris-pewaris. Saya cakap, macam mana? Saya tak belum terbukti. Saya tak tahu dekat mana. Isu ni belum selesai. Benda ni belum ada apa-apa notis lagi. Saya cakap, kenapa misi tomahan ni dah berlaku pada saya? Kan? Jadi saya beritahu dengan Sharifah Kasum, okey, macam gini, you panggil semua sepupu-sepupu kita. Betul. You panggil semua sepupu-sepupu kita. I tak nak tinggal seorang pun. You panggil semua, you kumpul, I datang. You tetapkan masa, you tetapkan tarikh, you tetapkan tempat. Saya akan datang dan saya akan menerangkan apa kedudukan sebenar. Saya cakap. Jadi pada waktu tu Sharifah Kasum bersetuju. Dan dia kata dia pun kena minta persetujuan daripada semua sepupu-sepupu saya. Okey, saya cakap tak apa. Saya cakap saya terima. Apa pun keputusan awak saya terima. Saya cakap saya menunggu. Bila saya tunggu, benda ni berlaku lagi. Abang kepada Sharifah Najat ni telefon lagi abang saya. Jadi abang saya pun naik pening. You ada nombor telefon saya. Kenapa you telefon abang saya untuk berjumpa dengan saya? Betul. You berada di Wadiana. You telefon abang saya. Dia dekat kenapa sini. You tak datang rumah saya? Jadi saya tak tahu itu adakah skill profesional ataupun muslihat. Itu saya tak faham. Jadi saya biarkan. Saya malah nak ambil tahu benda ni semua. Okey, kalau you rasa you berjemaah dengan berjemaah yang jumlah yang besar kepada semua sepupu-sepupu, you boleh buat keputusan, you buat. Saya nak tengok you buat. Saya cakap, kalau you rasa saya tak perlu, kan, you buat. Saya cakap, you buat, saya tak ganggu. Saya nampak dia orang berunding bincang dengan lawyer, dengan valuer, dengan pejabat tanah. Saya ada di kawasan tu. Tapi saya tak ganggu. Saya tahu majlis orang. Saya tak nak mengganggu. Jadi saya beri awak semua kelonggaran dan keselesaan bagi pihak saya. Selepas tu timbul lagi bunyi yang tidak puas hati dengan saya, dengan keadaan yang situasi yang sama, mengatakan saya tak suka berjemaah, saya tamak, saya tak sadar diri, ada yang menyumpah saya. Tak manis lah. Saya, kalau dekat luar tak apa sebab tapi sekarang ni dah yang komen. Saya dihalau daripada rumah ni, merempat tepi jalan, anak beranak, kan? Panggil you pemalas. Panggil saya pemalas, panggil saya pemabuk. Ya. Jadi you kena ingat, semua manusia ada kenangan silam. Betul. Semua manusia ada kenangan silam. You Sharifah Najat, saya kenal you, saya tahu you daripada you kecil. Kalau saya nak berdendam dengan you, kalau saya nak membalas rumahan you, saya kesian tengok you. Pasal apa you akan berdepan dengan masalah. Saya tahu taraf perkahwinan you. Saya tahu pergolakan rumah tangga you. You kena ingat, kita ni sepupu.
Mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia kita tak boleh sekat. Ini kena ingat. Jadi saya tak nak, di sini saya tak nak menjatuhkan siapa-siapa punya maruah. Walaupun maruah saya telah tercalar, kan? Tapi saya cuba bertahan. Kemudian yang kedua, saya telefon lagi dengan Sharifah Kasum. Saya offer lagi. Tapi tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Seolah-olah mereka dah begitu selesa tanpa saya. Tapi saya tak peduli. Saya tak peduli. You selesa, itu keselesaan you. Saya tak ganggu. Saya tak ganggu. Saya tak ada buat spekulasi. Saya tak ada pergi mengasuh. Saya tak ada. Saya cakap, saya tak jumpa siapa-siapa pun. Walaupun adik-beradik saya. Ya itulah gairan. Sebab ya video ni kita tak sentuh tentang siapa-siapa pun. Ni antara kita bercakap tentang MRT. Jadi tiba-tiba you all, saya sebenarnya tak menyebelahi sesiapa. Sebagai pengantara saya langsung tak menyebelahi sesiapa. Ya, sebab ini isu keluarga. So apa-apa harap-harap sepupu-sepupu saudara mara Encik Said, saya rasa lebih baik you all berunding dekat luar lah. Ya. Tak, macam satu lagi viewer yang tak elok lah komen. Daing. Daing ya. Siapa tu Daing? Kan? Tipa, saya nasihatkan awak. Awak bukan datang daripada ahli keluarga saya. Awak adalah keluarga bapa kepada Najat, bukan bapa saya. Sedangkan bapa Najat tak ada kena-mengena dengan ikatan perkeluargaan ini. Selain hanya dia ipar kepada abang saya je, bapa saya aja. Awak kena ingat, awak jangan terlalu lantang untuk bercerita. Awak jangan terlalu lantang untuk menyuarakan tentang hal-hal pribadi rumah tangga saya, hal-hal pribadi keluarga saya, hal-hal pribadi kat nenek moyang saya. Saya boleh buka cerita macam mana mak awak serta bapa Sharifah Najat begitu susah dalam kehidupan sehingga atuk saya mengutip. Saya boleh bercerita, tapi saya tak nak. Saya minta awak hentikan tumahan terhadap saya. Saya minta tolong. Awak jangan menggunakan perkataan sepupu dengan saya. Awak hanya sepupu dengan Sharifah Najat, bukan dengan saya. Dengan pewaris-pewaris yang ada. Awak kena ingat. Kan? Bapa awak sendiri lari ke Kuantan. Awak bukan Johor. Awak kena ingat. Okey? Jadi, dalam situasi begini, dalam tuntutan begini, saya tak ada pernah berselindung. Saya tak pernah berselindung. Apa yang saya perkatakan itu adalah untuk diri saya dan anak saya. Permasalahan ini bukan permasalahan keturunan ataupun pewaris. Sedangkan abang kandung saya sendiri pun tak ganggu you. Tidak mengganggu. Masalah apa? Bagi beliau, ini hak saya. Ini hak tuntutan saya. Pasal apa? Saya yang akan keluar daripada rumah ni. Tiada satu keluarga lain pun yang ada sekarang ni dalam rumah ni untuk keluar daripada rumah ni selain saya dan anak-anak saya saja dan isteri saya. Jadi kenapa mesti sentuh isu saya mengata saya pemilik tanah? Saya memang pemilik tanah. Ya, walaupun saya memang pemilik sebab tanah. You duduk dekat sini kan. Sebab apa? Pemilik tanah dah meninggal. Kalau saya bukan pemilik tanah, sepupu-sepupu saya, you all semua ingat, you juga bukan pemilik tanah. You juga bukan pemilik tanah. Tapi you kena ingat, kita hidup berketurunan, kita hidup berbaka. Jadi bila kita ada keturunan, inilah turun keturunan kita. Jadi jangan menafikan. Tuntutan saya bukan tuntutan untuk memonopoli semua. Saya juga saya tidak rasa mengganggu mereka pihak takut berkenaan untuk merobohkan rumah-rumah sepupu saya. Saya tak mengganggu. Kerana kamu rela. Kamu rela dan kamu tak nak mempertahankan rumah kamu. Jadi kamu biarkan mereka roboh, saya tak ambil kau. Saya tak dapat bantahan. Betul. Sedangkan tak rumah kamu juga terletak di dalam geran yang sama. Jadi saya sentuh sekarang rumah saya. Saya tuntut.
Kalau you kata saya dah makan, saya dah terima, saya makan sendiri, duit 2,000 pampasan tu, you kena ingat, itu bukan pampasan untuk you all. Itu pampasan untuk saya. Sebenarnya dia sebagai orang luar. You dengar, stupid. Ini pampasan untuk saya. Pampasan perpindahan saya. Bukan untuk you, bukan bapa you. Jadi you ingat. You kalau nak bercerita, you dah cakap, biar dengan fakta. You jangan takap muat untuk menyiarkan dan menjatuhkan maruah saya. Pampasan rumah ni 150,000, abang you menuntut. Dan benda tu dimasukkan ke dalam amanah raya. Saya tak sentuh. Saya tak sentuh. Saya tak sentuh. Saya tak cakap. Saya sendiri berjumpa dengan pihak MRT. Saya sendiri berjumpa dengan pejabat tanah. Pejabat tanah sendiri menyarankan saya untuk pergi ke amanah raya untuk buat tuntutan. Tapi saya cakap, itu kehendak pewaris lain. Jadi, saya biarkan benda tu. Sekiranya pampasan tu untuk hendak difaraidkan, faraidkan. Saya tak ada halangan. Saya tak sentuh. Cuma sekarang, saya sekarang berdepan dengan pihak MRT untuk mengusir saya keluar dari rumah ni. Itu saya tuntut. Ya. Tak ada kena-mengena dengan sebab you all. Ya, sebab itu video tu wujud. Betul. Ya. Tahu, tak ada kena-mengena Kalau dengan tentang you isu all. keluarga, saya pun tak nak interview. Saya pun tak nak libatkan diri. Saya pun tak nak tembual Encik Said. Tapi disebabkan saya rasa apa yang saya dengar dari Encik Said tentang MRT, sebab itulah. Betul. Ya. Betul tak? Saya sebenarnya bukan orang luar dekat sana pun memang terkejut. 150k. Tak logik, tak masuk akal. And dia cakap ringgit 2,000 tu you dah terima. Berbaloi tak? Ringgit 2,000. Rumah ni berusia lebih 100 tahun. Sorry, ringgit 2,000 tu Saya- adalah pampasan untuk berpindah. Untuk Ya, berpindah. walau pampasan untuk berpindah, Untuk saya posting rasa saya mengangkut barang, posting saya rasa pengangkutan. tak masuk akal. 2,000. Jadi itu yang saya petikaikan dengan pejabat tanah. Itu yang saya petikaikan dengan pihak MRT. Adakah saya mampu untuk keluar daripada rumah ini dengan nilai 2,000? Ya. Lepas tu saya tak nak merosakkan. Saya tak nak lebih merosakkan kepada pihak-pihak yang berkenaan yang bersekongkol dengan sepupu-sepupu saya. Saya tak nak. Ya. Pasal saya tahu. Saya tak nak lebih merosakkan. Tapi saya nasihatkan awak semua. Saya nasihatkan sepupu-sepupu saya. Sekiranya kamu nak menuntut bukan dengan saya. Sekiranya kamu nak menuntut, kamu menuntutlah di pejabat agama yang akan mengagihkan mengikut sistem faraid. Betul. Ya. Kenapa kamu tak tuntut kebenaran kamu? Bising dengan you, nak memburuk-burukkan nama you, apa you dapat, kan? Saya tak bayar apa pun. Lagi baik kamu tuntut, kenapa kamu satu keluarga terkeluar daripada faraid? Kenapa? Kenapa kamu tak menuntut? Kenapa kamu tak petikaikan? Kamu 12 adik-beradik terkeluar daripada tuntutan sebagai pewaris. Kenapa? Sedangkan saya dan keluarga saya masih kekal sebagai seorang pewaris. Kalau kamu nak katakan lawyer saya jahat, lawyer yang memilih lawyer daripada pihak kamu. Saya tak masuk campur langsung tentang perihal lawyer. Cuma yang saya fokus sekarang, saya berurusan dengan MRT untuk saya buat sedikit tuntutan. Memang patut pun, kan? Jadi kepada viewers yang lain, kan, saya harap you all semua lebih berakal daripada beremosi. Okey? Ya, actually orang lain saya tak salahkan mereka bersetuju dengan Encik Said menuntut apa yang patut dari MRT. Yang agak kurang
selesa ni saudara mara lah, sepupu-sepupu kan. Mereka yang buat komen yang agak tidak menyenangkan lah. Yes. Saya pun rasa simpati kan atas nasib awak. Kan? Saya pun simpati dengan atas nasib awak. Yang mana awak beria-ia sangat awak menuntut akan wasiat, akan bahagian, akan nilai tanah macam yang mereka, akan diambil oleh kerajaan. Memang mereka takut Encik Said monopoli lah. Kan macam tu. Tapi Allah tu maha kaya. Allah tu maha besar. Allah tu maha mengetahui. Dia tahu siapa yang benar. Dia tahu siapa yang layak. Bukan kita sama manusia kita untuk memilih. Harus ingat, saya bukan untuk merayu. Saya buat kali ini bukan untuk merayu, tidak. Tapi saya di sini ingin memperbetulkan sedikit Betul. maruah saya yang telah terburuk dan tercalar. Tak elok lah. Yalah, sebab Encik Said ada anak-anak kan, anak-anak dia baca, menantu, nanti cucu cicit. Kan, jadi tak manis lah. Jadi saya tak nak mencabar apa. Jadi saya nasihat sama you. You ada bapa. You tunggulah pesaka daripada bapa you. Sekiranya you tak ada rezeki daripada bahagian ibu you. You kena ingat. Sekiranya saya tak dapat menjadi waris yang kuat kepada bapa saya nak tunggu daripada siapa? Saya pun dah tak ada siapa. Betul, ya. Kamu tak dapat dia bahagian daripada ibu kamu, tapi kamu boleh dapat daripada bahagian bapa kamu. Sepatutnya sebagai, jadi itu rezeki kamu. Ya, sebagai sepupu, sebagai keluarga, kita sama-sama membantu Encik Said menuntut apa yang patut, apa yang sewajarnya. So Encik Said nanti boleh berkongsi dengan you all, kan? Jadi you kena ingat, you kata ini rumah you lahir di sini. Tapi kenapa you tak bercerita dengan umum? Kenapa you keluar daripada rumah? Kenapa you keluar daripada rumah? Pasal apa? You kena ingat, you satu keluarga, bapa you menumpang di rumah ni. Sedangkan dia tak ada kaitan langsung dengan rumah ni. Berbeza keadaan situasi you dengan situasi saya. Saya tak menumpang. Rumah ni atuk saya turun kepada bapak saya turun kepada saya. Kat mana ni istilah saya menumpang? Jadi saya harap kamu hentikan ni semua. Daripada kita membuka pekong kita, daripada kita menjatuhkan maruah kita sesama kita, lagi baik kita beristighfar. Ya, andai kata Encik Said, kalau mereka nak berkumpul dengan you ni selepas ni tersebar kan, mereka nak berjumpa you, mereka nak berjemaah dengan you, okey ke? Ada masalah, boleh ke? Mungkin mereka juga akan panggil saya. No, Beza, you kena ingat ya. Tanah ni telah dijual. Oh, ya. Okey? Tanah ni telah dijual. Dan rumah sepupu-sepupu saya semua yang lain pun telah dirobohkan. Kan? Okey. Jadi sebenarnya tak ada isu tuntutan pun. Tak ada isu tuntutan. You dah menggunakan khidmat lawyer untuk membuat tuntutan. You kena tunggu tuntutan daripada pihak lawyer. Kenapa mesti you nak mengganggu perjalanan antara saya dengan pihak mati yang tak ada kena-mengena dengan you? Kalau saya tiada di rumah ni, kemungkinan rumah ni pun sudah tiada. Seperti mana yang berlaku kepada sepupu-sepupu saya yang mengatakan mereka pewaris kuat mereka, tapi rumah mereka dirobohkan. You kena ingat. You nak protes saya. Tak ada you nak protes saya. Tanah ni dah dijual. Jadi tak. Dah dari
tanah ni dah bukan kepunyaan kita. Itulah. So tak ada You dah tak faedah boleh kita nak buat pertikaikan bising-bising. Tak boleh Cuma kalau you nak pertikaikan, you tunggu nanti kita di pejabat agama, di mahkamah syariah untuk pembahagian harta. Ya, betul. Jadi dekat situ you tunggu. Ya, betul. You semua berpelajaran. Saya betul. pakai sob, you ingat, you seorang guru besar, you seorang pendidik. Guru besar. Tapi you tak mempunyai akhlak sebagai guru besar dan pendidik. You hampir pencen. You hanya tinggal tak sampai satu tahun untuk berkhidmat sebagai pendidik. Mana pergi ilmu you? Mana pergi moral you? You kena ingat, you kata you betul, tapi bukan satu keluarga you betul. You kena ingat, abang you sendiri mati atas riba bapa mak ibu I. Itu je I nak cakap. Jadi you jangan sentuh I lebih-lebih. I hormat you sebagai pendidik, tapi I tak hormat you punya moral sebagai pendidik. Jadi bagi viewer yang telah memberi kata semangat, yang telah menonton penyiaran saya dengan usaha yang diusahakan oleh Puan Faiza, saya amat berbesar hati dan berterima kasih kepada kamu atas sokongan moral, atas segala pengorbanan kamu, buah fikiran kamu, kata-kata kamu. Saya hargai. InsyaAllah sekiranya ada kes-kes seperti ini, saya juga akan menyokong. Saya juga akan memberi sokongan. Tapi bukan saya untuk menjatuhkan. Ya. InsyaAllah terus dia. So saya rasa itu saja tentang isu komen yang hentikanlah komen yang tak berasas. Boleh saya cakap tak berasas dan keluar tajuk lah. Ya, so Cik Syed tentang MRT. Saya difahamkan, you ada bagi tahu saya yang tempoh hari 23 hari bulan, 24 hari bulan. Mereka ada 24, mereka pihak MRT ada datang bertemu dengan Encik Syed dan mengatakan yang MRT ni dah bersetuju menyelesaikan isu ni lah. Boleh kongsi sikit? Okey. Pada petang 24 bulan tu saya dikunjungi oleh pihak MRT dan saya rasa saya tak perlulah memberitahu akan kedudukan beliau, status beliau. Okey. Dia datang untuk bertanya khabar dengan saya dan bertanyakan tentang isu rumah ini. Jadi seperti mana yang telah saya jelaskan kepada pihak MRT juga sebelum ini yang datang bertemu dengan saya, kemudian kepada pihak pejabat tanah. Jadi penjelasan saya tu hampir sama dengan apa yang saya perjelaskan pada petang 24 bulan hari itu. Jadi untuk lebih dipahami oleh pihak beliau sendiri berkata beliau sendiri nak mendengar. Beliau sendiri nak mendengar apa permasalahan saya, apa keluhan saya, kan? Jadi saya tak ada menyentuh isu lain selain kepada isu perpindahan saya keluar daripada rumah ini. Itu saja. Dan saya bercerita seperti mana yang saya ceritakan terlebih dahulu dan beliau memahami dan beliau cuba untuk membantu untuk mengendengahkan isu saya ini kepada pihak yang lebih berkepentingan dalam projek RTS ini. Jadi saya pun tak ada banyak soal jawab dengan mereka kerana mereka telah menyatakan hasrat mereka untuk membantu. Jadi saya pun berterima kasih
Saya pun berterima kasih kepada pihak MRT kerana sudi datang berjumpa dengan saya berkali-kali untuk mengetahui hal yang sebenar dan mengetahui lebih lanjut akan kedudukan saya dan anak-anak saya di rumah ini. Jadi alhamdulillah benda tu tiada halangan dan tiada bermasalah. Dan semalam juga mereka telah menelpon saya untuk meminta saya membuat satu surat yang bertulis bagi untuk menyelesaikan masalah ni. Bagi membuktikan akan tuntutan saya. Okey. Kan? Selama ni saya hanya bercerita. Bercerita tanpa take a note. Kan? Jadi hari semalam beliau menelpon saya untuk saya membuat sedikit note. Sedikit surat. Black and white. Ya. Black and white. Cuma dalam surat tu pun juga beliau kata tak perlu untuk membuat secara rasmi. Tak perlu membuat secara rasmi. Tak perlu bercerita dengan panjang lebar. Kan? Cuma cukup sekadar dengan tajuk serta nilai tuntutan saya. Dan lebih penting bagi beliau mengatakan beliau tidak ada tertera nama saya dan nombor IC saya serta nombor telefon saya di surat tersebut. Okey. Jadi surat tu pun saya telah buat dan pagi tadi saya telah menelpon beliau dan beliau datang untuk mengambil surat. Jadi bagi saya tak perlu membesarkan benda hal ini pasal so boleh dikatakan isu ni Encik Syed dengan MRT dah hampir selesai lah. Cuma keputusan penting dalam tuntutan tu tak dapat diuraikan pada hari itu. Cuma sekarang saya cuma menunggu. Kan? Saya perlu menunggu. Itulah jawapan daripada pihak MRT. Okey. Jadi saya sekali lagi nak memohon ampun dan maaf. Memang saya beremosi sedikit. Saya rasa sesiapa pun dalam keadaan macam ni akan bersuara seperti Encik Syed. Saya secara peribadi pun terkejut lah. Memang tak masuk akal lah kan. Lainlah kalau itulah lainlah kalau kita ada sentuh tentang keluarga, sepupu. Ni langsung tak ada. Ya. Jadi bagi pihak Fiza saya pun berterima kasih. Tak, saya sangat saya berterima kasih kerana saya cuma boleh buat apa yang saya perlulah. You yang datang tak dijemput. Memang yang datang tak diundang. Memang tak dijemput dia. You datang dengan membawa kebenaran. You datang dengan membawa penyelesaian. You datang dengan membawa dengan harapan. Saya jadi bersyukurlah. Viewer yang ada di luar sana, percayalah dengan kerja-kerja Reza. Saya cuma lakukan apa yang saya boleh lah. Sebab kalau nak dengar sesiapa, kalau orang politik ke media ke, memang agak sukar lah. So ini antara sebab kenapa channel ni wujud lah untuk saya nak maklumkan sedikit boleh pasal boleh. You sebut pasal media. Yes. Ya, ini memang media antarabangsa actually. Sebelum waktu pembicaraan. Selepas hari pembicaraan saya, saya pada 6 hari bulan April, saya kembali semula ke Berjaya Waterfront hotel, The Zone, di mana tempat diadakan pertemuan pembicaraan. Okey. Kerana hari tu 7 hari bulan tu masih ada sesi pembicaraan. Tapi saya tak terlibat. Saya datang situ dengan saya menjemput seorang wartawan. Okey, dengan seorang wartawan. Jadi saya bercerita isu-isu pengambilan tanah, kan? Isu-isu hangat, kan? Jadi saya ingat
Saya dengan harapan untuk mendapat bantuan daripada pihak Media. media. Kan, untuk memanjangkan kan kepada pihak yang lebih berkepentingan. Betul. Okey. Tetapi malang, Media pun berpolitik. agak malang. Kan? Ah. Beliau saya tunggu. Saya tunggu hari penyiaran. Kan? Saya membeli surat khabar, saya membeli satu hari saya membeli sampai 5 paper. Kesian. Saya beli Haraka, saya beli Berita Harian, saya beli Metro, saya beli Nusrat Time kan, untuk mengetahui perkembangan kan, isu-isu yang saya kemukakan pada wartawan tersebut. Tapi malangnya tak ada berita, langsung tak ada. Macam Jadi, tak ada apa yang berlaku. Selepas 3 minggu saya menghantar satu mesej kepada wartawan mereka. Dan dibalasnya dia kata perbicaraan saya telah dihantar ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur tidak mahu menyiarkan. Oh, malang sungguh ya, media pun nak berpolitik. Jadi kita kena ingat kan, antara kita ni kaya ke miskin ke susah ke senang ke kan, satu je kuasa kita yang menguasai diri kita. Betul. Wang. Ya. Wang. So sekiranya wang tu datang kepada kita, apa pun akan menjadi perubahan. Tapi tak etika lah sebagai media. Sebab tu bebas. Betul. Ya. Saya sangat kecewa. Ya. Saya sangat kecewa. Pasal apa? Saya bukan membuat isu yang dicipta oleh saya sendiri, tidak. Saya menyertakan apa yang berlaku dalam pemprosesan pengambilan tanah di kampung saya. So orang cakap money is king, money is power. Yes, betul. Ya. Most power. Ya. Jadi kita kena ingatlah. Kan? Kalau kita terlalu bergantung dengan wang, kan? Wang boleh habis. Wang juga memusnahkan kita. Betul. Jadi kepada viewer kan, sekiranya ada komen yang perlu dikomen, janganlah menyentuh peribadi. Betul, ya. Janganlah menyentuh peribadi. Ya. Kamu kena ingat, penyiaran ni bukan hanya berlaku di tempat kita aja. Dia akan tersebar ke mana-mana. Jadi bila ada sentuhan pribadi, sentuhan kepada maruah, saya cakap itu tidak elok. Itu sungguh tidak elok. Betul, ya. Kita kena ingat, lebih-lebih orang macam saya, you sentuh pribadi saya, you sentuh maruah saya. Pasal apa? Pasal you tahu, saya tak ada kemampuan. Ya, saya orang bayangkan. susah. Saya orang dihina. Saya terkejut juga miskin. ni, pengetua. Saya tak mampu untuk biaya lawyer, untuk saman you. Ya. Itu pasal you berani. Jadi ingatlah, khususnya keluarga Malaysia, kan? Ya. Sekiranya kita nak membantu, kita membantu kepada orang yang memalukan. Betul, betul. Bukan kita membantu kepada orang yang hidup senang rela. Betul, ya. Saya agak terkejut juga yang Puan Sharifah ni, dia seorang pengetua. Tak. So, walau macam mana pun. Ya. Jadi, yalah, saya harap apa yang berlaku ke atas diri saya, keluarga saya akan menjadi satu contoh yang tidak baik kepada semua masyarakat, semua keluarga di Malaysia. Kan? Jangan contohi keluarga saya. Tolong, jangan contohi keluarga saya. Carilah keluarga lain untuk dijadikan contoh. Jangan contohi keluarga saya. Saya bukan untuk membuka pekung di dada saya sendiri. Tapi kamu kena ingat, itulah diperjelaskan oleh sepupu-sepupu saya. Mereka sebenarnya bukan membuka maruah saya, tapi mereka membuka maruah diri sendiri. Kalau kamu seorang guru, kamu boleh komen sebegitu, kamu tak terfikir ke satu hari anak murid kamu akan tengok, akan view kamu punya komen? Kamu tak terfikir ke benda tu?
kamu mempertikaikan sepupu kamu. Tapi kamu menikam maruah sepupu kamu. Jadi mana darjat kamu sebagai pendidik? Kalau saya pernah dididik oleh kamu, saya akan menyesal semua hidup. Terang-terang saya cakap. Pasal apa? Saya takut saya pun juga tak bermoral seperti kamu. Saya tak cakap moron, saya cakap moral. Okay. Dengan jelasnya moral. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ikut nafsu lesu. Ya, ikut nafsu lesu. Jangan hidup kita dikuasai nafsu. Biar akal menguasai nafsu. Supaya kita dapat berfikir dan membuat pertimbangan. Ya, ada apa lagi Encik Said? Jadi Ya, tak ada apa lagi. ya, so saya rasa ini juga kita sebelum mengakhiri kan, saya rasa kita boleh ambil teladan lah dari isu ni. Sebagai pihak pemaju pun kena jujur lah. Jika berurusan dalam situasi macam ni, kita jangan, orang cakap, tamak halobah lah. Biarlah kekayaan apa yang kita dapat tu dikongsi bersama. Ya, ada lagi nak Pada tambah? jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pengambilan tanah. Bukan tanah di sini aja lah. Di mana-mana Betul, pun, ya. kan? Di seluruh Malaysia. Jadi gunakan kuasa, Seadil-adilnya. gunakan jawatan kamu yang diamanahkan Betul. kepada kamu. Ya, sebab mereka dengan digaji. sebaik-baiknya dan Betul. seadil-adilnya. Ya. Bukan kerja kamu untuk memilih bunuh. Kerja kamu untuk menyelesaikan masalah. Betul. Ya. Bukan untuk mengguru harakan masalah. Betul. Jadi sekiranya kamu memberi harapan kepada permasalahan yang tidak benar berlaku, inilah jadi dia. Ya. Inilah jadi dia. Jadi kamu ingat, kita pun tak tahu berapa ramai SPRM yang mendengar, yang melihat video ni. Betul. Kan? Ya. Jadi dekat situ kamu jangan menyalahkan saya. Betul. Kamu jangan menyalahkan saya. Saya buat ni semua kerana diri saya, bukan untuk orang lain. Ya. Tapi orang lain yang menyentuh, yang mengundang untuk saya berkata seperti ini. Betul. Ya, nasib baik kita sekarang, zaman ni kita ada YouTube. Kalau mengharapkan satu berita saja macam dulu zaman kita, TV3 saja, TV pun susah kan. So saya rasa isu ni dah tenggelam lah. Betul. Ya. Saya ni mengenai isu-isu ni, saya ni seolah-olah dah jadi macam satu buruan. Satu buruan. Ada yang perhatikan gerak diri saya. Kan? Ada yang perhatikan perjalanan saya. Kan? Sentiasa ada. Saya pun tak tahu mereka tu bekerja dengan siapa. Dan mereka tu dibayar oleh siapa. Saya pun tak tahu. Jadi kita ingatlah. Kan? Sekiranya kita ingin orang menghormati kita, Betul. kita kena menghormati orang. Betul. Sekiranya kita ingin menjaga maruah kita, kita pertahankan maruah orang. Betul. Kalau kita menjatuhkan maruah orang, jangan kita ingat maruah kita sesama. Lebih-lebih kepada warga pendidik. Kamu kena ingat, pekerjaan kamu sungguh dihormati. Kamu digelar tuan dan puan, tuan guru dan puan guru. Begitu tinggi darjat kamu di sisi masyarakat sebagai pendidik. Tapi kalau kamu tidak dapat mendidik diri kamu sendiri, amatlah sedih kepada kejayaan kamu. Betul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Encik Said. So harap-harap semua ni selesailah. Kalau tak nanti ya, tak mustahil video akan datang lagi, muncul lagi kan. So ya, saya rasa tu je lah. So saya nak sambung, saya boleh tunjuk, tengok ada atas ada orang tak? Sekurang-kurang mereka boleh tengok situasi. Mungkin Encik Said nak tunjuk mana-mana
yalah area rumah you yang you sayang sangat. Ya, hari tu you cakap tangga ni kan. Ni tangga bersejarah kan. Ya. So actually saya rasa kita naik dari sana. Kita tengok pemandangan dari sana. Sebab saya rasa kalau saya jalan sekarang, dia ni panas kan, dia akan terhenti sendiri. Jadi saya rasa yalah kita boleh saya cuba tak inilah. Okey, kita naik rumah bersejarah ni. Hari tu sebenarnya saya dah naik lah. Memang perasaan tu susah nak dilafazkan dengan perkataan lah. Ya, you bayangkan rumah berusia lebih 100 tahun. Dalam rumah tak sini je saya, ya. Pemandangan dari rumah je saya sini. Sorry a bit shaky. Please bear with me friends. I want to show you all the views from this historical house. Apa yang saya buat ni? Okey, dekat sini. Ni Ni pemandangan dari tangga. Kita duduk sini sikit. You tengok tak? Nampak tak? Tu. Cantik yang pemandangan kan dari sini. Rumah wasiat. Nak ambil dinding. Encik Said tanya sikit. Hari tu you cakap you nak bagi saya apa? Tiang mana? Ini actually saya nak bawa balik. Betul. Nanti kan? Ya. Tapi bukan hari ni lah kan? Agak-agak bila mereka akan pecah tanah, ada berita tak? Dia tak belum. Belum lagi lah. Pasal saya pun nak bertanya benda yang tak berkaitan dengan saya. Okey. Ya, ini pemandangan dari sini. Tu Wadihana. Wadihana kondominium kan? Wadihana ni dibina pada tahun bila Encik Wahid? Wadihana. Saya tak pasti. Saya rasa antara kondominium kan tertua di Johor Bahru antara. Ni dibina. Ya, Wadihana. Wadihana. Tu City Plaza. Tengah halaman. Okey. Sana tu New York Hotel dekat sana. So Sister Jessica, your house was over there. Dia belum datang komen lagi. Tu Sister Jessica. Yang dia cakap dulu selalu banjir kan? Kita ambil ni pintu. Ada satu brother tahu, dia komen kan, actually Wadihana ni boleh dijadikan tempat pelancongan seperti di Melaka dengan Kampung Baru. Kampung Moten. Kampung Moten. Saya tak ingat. Ya. Ya. Saya sikit Saya suka dinding ni. Telah lain macam orang. Lain macam anak kampung ni. Dia punya jiwa kampung tu memang dekiti. Saya dalam rumah Encik Said ni. Rumah atuk. Kita panggil apa? You generasi kelima. Kalau saya boleh sebut atas moyang. Atas moyang. Itu gambar siapa tu? Boleh tunjuk? Jangan. Sorry. No. Sorry.
So okey lah, saya rasa itu je lah. Saya turun dulu, saya pergi tengok ada apa-apa yang nak tunjuk dekat luar ke yang apa tu cik? Salah satu bangunan boleh. Bilik air. Oh mana? Okey, boleh. Dulu kita orang menggunakan bilik air di luar. Oh, boleh tak tolong tunjuk? Ya, sebab dia ada bateri. So bila dia ada bateri, sebab kita punya topik serius tu dah over kan. So sekarang ni santai je lah. Ya. Wah ni, ini kayu kayu Ya, kayu. Oh saya rasa kayu belian lah. Bapa saya cakap kayu yang paling tahan ni kayu belian. Dekat rumah kita pun sama juga. Kita ada satu meja besar kan. Ya. Kita panggil bani lah, dia pokok. Boleh duduk 6 orang. Oh. Memang bapa saya potong lah. Dia. Oh, okey. Oh, dulu mandi dekat luar ni lah. Dulu ni ada tempat mandi. Oh. Dia ada kolam. Tapi saya ada simpan barang. Oh, tak apa. Ya. Sekurang-kurang kita. Oh, ini pokok ni. Jambu. Oh, ini ada barang dekat dalam sana. Oh, macam toilet kita dululah yang squat tu kan. Kalau rumah dulu memang macam ni lah. Tak perlu buka cik, takut nanti dia jatuh kan. Tak apa, saya tunjuk je. Dalam dia ada kola. Ada kola tu apa? Takungan air. Oh, I see, kola. Saya tak pernah dengar bahasa kola tu. So saya kena cari tu kola. Dia kalau kolam tu dia. Oh, kolam. Okey. Kolam tu dia macam takungan air yang tidak menggunakan paip. Okey. Saya rasa saya tahu. Ya. Dia kolah yang menggunakan paip. Oh, guna paip. Untuk takungan dia. Oh. Wah, ini rumah. Ini rumah semua dah ada di roboh. Wah. Actually bayangkan kan. Cantik lah. Pemandangan dari sini. So sini depo akan dibina lah. So bila depo dah siap kan, sudah berubah lah. Dia orang cakap bila dah selesai RTS ni nanti, dia antara world class punya intercity station, train station. Ya. Yalah, tengok dia punya Yalah, bukan pertandingan untuk mereka bentuk pun. Bentuk tangan tau, dia bentuk berjabat tangan Johor Bahru dengan Malaysia. Cantik. Cantik ya. Berakal tu, saya cakap berakal. Berakal ya. Ya, ni tingkap ni kan. Ya. Ni tangga ni unik. Ini dulu tempat ayam. Kucing. Masih sekarang dah tak ada kucing lah. Okey, so 53. So okay lah friends, I think I will end this video here. I'll see you again on the next video ya. So you all take care and thank you for watching. Tunjuk. Ini pokok apa tu Cik Wahid? Kalau bukan pokok belirang Saya first time tahu, hari tu saya nampak yang sana je, sebab jalan kaki sana tak nampak kan. Oh, bila saya nampak punya saya macam talian ni kurang. Okey. Pasal memang tak pernah bertani. Macam belirang, tapi belirang dia punya daun agak besar sikit. Belerang tu dia boleh ubat ni, tahu panau, kan? Okay. Sebab saya tahu. Yalah, anak kampung kan. Ya, so itu pun salah satu pokok tak payah ditanam ya. Tu sebab dia ubat kan. Tak perlu ditanam. Tengok dia tak mati ya. Cantik kuning-kuning buat dia. So saya nak Encik Wahid lambai sikit. Ini kursi antik juga tak. Okey. Tengok ni kursi ni ya. Okey. So terima kasih Cik Said. Terima kasih. Bye bye. Ya, terima kasih, jumpa lagi ya. Okey, thank you. Okey, terima kasih banyak. Okey, mudah-mudahan selesai semualah. Ya. Okey, terima kasih.